Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Borak Siarah bersama saya, Cikgu Batal bin Syukur. Kali ini kita akan lihat tajuk seterusnya dalam bab 6, Sejarah Sertanimuh 6.1, Cabaran Dalaman Malaysia. Okey, seperti yang sebelum ni Cikgu dah terangkan cabaran, sesuatu benda yang sukar, satu masalah yang perlu dihadapi. Jadi, apakah cabaran dalaman Malaysia ini? Jadi ianya merujuk pada apa yang berlaku di dalam negara Malaysia yang baru ni lah. Jadi pertamanya adalah kerana cabaran dari segi perpaduan. Kita punya masyarakat yang berbilang kaum, yang sedia ada Melayu, Cina, India. Kemudian kita juga mempunyai komposisi kaum yang berbeza. Ada yang ramai, ada yang sedikit dan sebagainya. Kemudian dengan kemasukan Sabah dan Sarawak, kita mempunyai keunikan di mana kita mempunyai suku kaum yang baru, yang pelbagai di Sabah dan Sarawak. Contohnya Iban, Kadazan, Bajau, Bugis dan sebagainya. Kenyah, Kelabit. Jadi keperbagaian suku kaum ini juga akan membawa kepada perbezaan bahasa, perbezaan agama, perbezaan budaya, perbezaan tempat tinggal dan juga status sosial masing-masing dari segi ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Dan ini juga bila disebut tentang ekonomi, ia merupakan cabaran pembangunan. Bagaimana negara kita nak memastikan berlakunya keseimbangan pembangunan di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Juga di cabaran daripada bandar dan luar bandar. Khususnya dari segi kemajuan yang kita boleh lihat. Yang kita lihat pertamanya dari segi sistem perhubungan. Jalan. Jalan nak memajukan dari segi ekonomi, mesti ada jalan. Tak ada jalan, awak ada hasil yang hebat pun di dalam hutan, dia tak boleh nak keluar. Bagaimana kita nak keluarkan hasil daripada dalam hutan? Boleh keluar cikgu, kita gunakan heli. Boleh guna heli, tapi kosnya sangat tinggi. Nak buat jalan raya, nak buat jembatan dan sebagainya. Dan isu ni pun masih lagi wujud sampai sekarang ini, khususnya di Sabah dan Sarawak. Khususnya Sarawak sangat besar. Jadi cabaran yang dihadapi pertamanya adalah pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Okay? Kita tidak boleh menafikan bahawa Sabah dan Sarawak agak jauh tertinggal berbanding di Semenanjung. Jadi kita memerlukan kos yang besar bagi pembangunan di Sabah dan Sarawak. Namun begitu, perlu juga dilihat Sabah dan Sarawak juga mengeluarkan hasil yang besar juga kepada Malaysia. Jadi kita jangan terlalu fokus sangat kepada masalah yang kita terpaksa hadapi di Sabah dan Sarawak. Tapi kita juga kena lihat apa kelebihan dan hasil yang kita dapat daripada Sabah dan Sarawak. Jadi kalau anda lihat dalam buku teks di muka surat 117, antara cabarannya adalah memperbagaikan kegiatan ekonomi. Kita pada masa peringkat awal ni terlalu banyak fokusnya pada bidang pertanian. Kemudian memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan, cikgu dah jelaskan. Memajukan sistem pendidikan. Pendidikan ini adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan persekutuan. Bagaimana kita nak memastikan pembangunan pendidikan di Kuala Lumpur sama disandarkan sama dengan di Saratok di Sarawak umpamanya. Jadi kalau pendidikan ini tidak seimbang, bermaksud kemajuan dari segi sumber manusia juga nanti Sabah dan Sarawak akan ketinggalan. Okay. Selain daripada itu, kita akan lihat cabaran dari segi politik. Politik di Sarawak, keadaan tidak stabil, ada undi tidak percaya dan sebagainya. Kemudian cabaran perpaduan. Cabaran perpaduan. Dan kita kena sedar bahawa cabaran perpaduan ini wujud sampai sekarang. Kalau sekarang pun bermasalah, dulu yang awal-awal tu tentu lebih teruk. Lebih teruk. Dan sekarang ni, tapi pula cabaran sekarang ni dengan kemajuan internet dan sebagainya, banyak orang berita-berita palsu dan perkara-perkara yang tak betul mudah tersebar. Jadi anda perlu lihat dan kaitkan masalah peringkat awal penubuhan Malaysia
sampai sekarang ni adakah masalah itu masih berterusan atau bagaimana?